Hari ini kita sering diperdengarkan permasalahan isu semasa di dada-dada akhbar dan media massa mengenai perkara yang negatif. Apakah sebenarnya penyakit yang melanda kita, bangsa, umat yang dikatakan akhir zaman? Isu riba seolah-olah diambil ringan oleh segolongan masyarakat yang mementingkan keuntungan, terutamanya institusi kewangan tanpa menyentuh isu halal haram sesuatu sumber pendapatan. Adakah kita akan terus diam tanpa sebarang tindakan dan membiarkan hak kita dipermainkan oleh pihak yang tamak ini? Mari kita lihat berapa ramai masyarakat yang menyedari riba yang kian berleluasa ini. Kini kita saksikan visual berikutnya. Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama saya Siti Fajira untuk bertanya kepada masyarakat apakah respon mereka terhadap kesan riba yang berada di Malaysia ini. Pada pendapat saya rasa riba tu sebenarnya memang tak bagus. Sebenarnya kan sebab memang dalam Islam memang haram kan. Tapi sebenarnya side apa orang kata macam riba tu sebenarnya merupakan macam kalau ikutkan company ni macam riba tu lah side income dia kan. So macam kalau benda tu memang betul-betul side income dia, saya rasa maybe diorang tak boleh keterlaluan sangat kot. Tapi memang kalau ikutkan dari Islam memang tak boleh kan. Tapi kalau dah memang apa orang cakap itu je cara diorang untuk mendapatkan keuntungan, tapi diorang tak boleh lah macam terlalu tinggi dia punya membuatkan bagi orang-orang ni rasa beban. Secara umum, riba memang tak boleh. Dalam Malaysia, riba memang tak boleh. Ada setengah institusi mungkin dia amalkan riba bila kita ambil kira kalau dia ambil keuntungan yang lebih dan berlebihan. Dan kedua, kalau dia ambil pula macam contoh bila dia buat perdagangan yang mengambil untung yang lebih atau mengambil keuntungan atas usaha orang lain, itu boleh kata riba. Bursa saham itu yang kita kena tengok cara dia trading dalam bursa saham pula. Sebab kalau nak ikutkan dalam Islam, bursa saham bila kita main saham kan, berlebihan keuntungan dia kata sampai 30%, 40% untung kan, itu dah menghampiri riba kan tak? Yang tu baru boleh katakan riba. Secara keseluruhan riba memang tak boleh. Pada pandangan saya, riba di Malaysia ni sebenarnya dipanggil faedah, yang dikatakan nama manja bagi riba. Jika riba ni diteruskan di mana-mana syarikat atau bank, maka institusi keluarga akan mengalami masalah dan meruntuhkan sesuatu institusi dengan mengalami kerugian dan menanggung beban yang banyak. Pada permulaan kehidupan manusia, masyarakat memahami antara satu sama lain dipanggil bersama-sama, permufakatan dan bersatu padu. Ini bertempatan dengan kehidupan masyarakat, di mana segala bidang kehidupan mereka saling bersatu dan memerlukan satu sama lain. Manusia zaman awal Islam dan tamadun asas manusia, satu pasangan baru mendirikan rumah tangga. Mereka akan dibantu oleh komuniti masyarakat bagi membina rumah mereka. Gotong royong dilakukan dengan masing-masing dari golongan kecil membantu menyediakan keperluan asas pasangan baru dibina ini. Zaman berlalu, perkampungan yang dibina semakin hari semakin membesar dengan perkembangan durian. Ditambah pula dengan kehadiran imigran dari luar yang melihat dan tertarik dengan kemajuan tempat itu sendiri. Kemakmuran yang ada menyebabkan ianya berkembang menjadi mantap. Pada zaman itu, seseorang yang memerlukan sesuatu benda, sebagai contoh kambing, tetapi tiada wang yang cukup, mereka boleh cakarkan sesuatu yang bernilai berhenti saja. Konsep ini membolehkan kebanyakan dari anggota masyarakat sebenarnya tidak berhutang. Pada permulaan perkembangan bandar ini, satu institusi asing dibuka, iaitu dinamakan bank. Pada permulaan bank ini diperkenalkan, masyarakat tidak menyambut baik institusi ini. Ini
Ini kerana kemakmuran dan sikap saling mempercayai sesama jiran tetangga dan kurangnya kecurian maupun rombakan hampir tidak ada di dalam masyarakat disebabkan undang-undang Tuhan yang ada. Ini menjadikan mereka hidup harmoni. Permulaan institusi perbankan ini, mereka banyak fokus pada masyarakat untuk menyimpan wang. Dan sebagai ganjaran, pihak bank akan memberikan sagu hati tahunan iaitu dividen berdasarkan kadar tertentu. Cara ini menarik minat masyarakat yang hidup agak mewah. Mereka banyak menyimpan di institusi yang dinamakan perbankan ini. Lihat pada hasilnya, perkembangan ini tidak memuaskan. Mereka mahukan semua anggota komuniti masyarakat mempercayai mereka. Maka, apa yang dibuat? Mereka mula membuatkan iklan-iklan yang mengatakan bahawa mereka bukan sekadar pemegang amanah bagi menyimpan duit masyarakat, bahkan tempat paling dipercayai untuk membuat pinjaman. Pihak perbankan ini bijak dalam meletakkan iklan pinjaman ini. Mereka membuat ayat-ayat yang manis seperti seseorang itu dikira baik jika tidak menyusahkan orang lain, atau kenapa perlu mencari orang lain jika kami dapat menyelesaikan masalah anda. Dan ayat-ayat sebegini sering dimainkan di dalam akhbar-akhbar dan papan iklan. Dalam masa yang sama, mereka membuat pengistirahan bahawa menyimpan duit dengan mereka dinaikkan sagu hati tahunan mereka, iaitu dividen. Dividen ini sebenarnya bukanlah dari aktiviti perniagaan, tetapi hasil dari duit tambahan, iaitu interest, akan dikutip dari duit yang dipinjamkan kepada orang lain. Dengan iklan-iklan yang sering dimainkan, tawaran-tawaran yang hebat, masyarakat mula berfikir bahawa mereka boleh mendapat sesuatu yang lebih jauh selesa dari kehidupan yang sedia ada. Rumah besar, kenderaan hebat, semua boleh dapat dengan mudah dan lebih cantik dari keadaan asal yang miskin di mana masyarakat akan bergotong royong membantu. Unit terkecil di dalam masyarakat adalah keluarga. Satu keluarga asas itu terdiri dari pasangan suami dan isteri. Anak merupakan suatu anugerah untuk perkembangan bilangan masyarakat. Memang dalam unit asal ini, suami bertugas mencari rezeki untuk keluarga, memberikan perlindungan, keselamatan dan makanan kepada ahli keluarga. Zaman awal ini, rumah yang ada adalah milik sepenuhnya keluarga ini. Si suami keluar mencari rezeki. Kebiasaannya cukup untuk seisi keluarganya. Para isteri pula cukup duduk di rumah dan fokusnya hanyalah anak-anak. Zaman telah berlalu. Melalui sistem perbankan, rumah-rumah dan kenderaan yang ada adalah hasil dari pinjaman dari bank. Perjanjian asal dalam syarat pinjaman dengan bank ini adalah jika berlaku kelewatan atau penangguhan terhadap bayaran, maka akan dikenakan denda ataupun ditarik semula rumah yang ada. Ini membuatkan pemikiran suami ini ditumpukan sepenuhnya untuk membayar semula hutang. Dalam masa yang sama, hutang yang ada membuatkan ketua keluarga memikirkan bahawa jika berlaku sesuatu kepada mereka, maka rumah itu akan kembali kepada pihak bank dan anak-anak dan isteri mereka akan dalam kesusahan. Ini menjadikan mereka melebihkan usaha dan tenaga mereka pada kerjaya. Penumpuan ini membuahkan hasil yang lebih, tetapi waktu untuk keluarga mereka disingkatkan. Dalam situasi ini, si suami telah meninggal dunia, meninggalkan isteri dan anak-anak dan rumah hutang. Isteri yang ditinggalkan terpaksa keluar mencari rezeki, bekerja meninggalkan anak-anak tanpa perhatian sepenuhnya untuk membayar baki hutang yang ada. Ianya meninggalkan kesan pada jiwa anak-anak bahawa jika anak mereka sudah besar, anak-anak pula perlu mencari duit agar keluarga tidak perlu runsing. Dalam masa yang sama, ianya meninggalkan kesan negatif kepada jiwa anak perempuan bahawa lelaki kini sudah tidak mampu memberikan mereka keselesaan dan perlindungan yang sepatutnya disebabkan hutang yang semakin banyak. Maka, anak-anak perempuan yang sebelum ini lebih selesa di rumah diajar dan disuruh untuk belajar di peringkat tinggi dan bekerja supaya mereka boleh menyara hidup mereka sendiri tanpa mengharapkan bantuan lelaki. Pada
Pada permulaannya, anak perempuan diajar ditempatkan berasingan dengan lelaki. Apabila guru-guru sudah mula tidak mencukupi, maka sekolah-sekolah yang ada mula dibuka dengan integrasi melalui percampuran lelaki dan perempuan di dalam satu kelas. Anak-anak perempuan mula diajar bergaul dengan lelaki, duduk berselang-seli dengan lelaki. Susuana ini mula berkembang sedikit demi sedikit akibat kesan dari riba. Semakin ramai anak-anak perempuan merantau, tercari-cari sesuatu yang dinamakan ilmu mencarikan duit. Mereka disuruh merantau jauh sehingga ke negeri orang tanpa ditemani keluarga lelaki. Dalam masa yang sama, kilang-kilang mula dibanjiri oleh anak perempuan. Mereka ditempatkan di tempat yang satu sama dahulunya hanya lelaki ditempatkan tersebut. Anak-anak perempuan ini ditempatkan berselang-seli dengan lelaki. Dikatakan agar mereka boleh cepat mengetahui dan mengembangkan ilmu mereka. Perkembangan tentang kesan riba ini tidak terhenti setakat itu sahaja. Anak-anak perempuan mula merasakan bahawa pakaian sedia ada banyak membataskan pergerakan mereka. Jubah, tudung labuh, pakaian longgar, semua ini dirasakan sebagai halangan untuk terus berkembang. Sebahagiannya kini mula mengetatkan pakaian mereka sehingga menampakkan bentuk tubuh yang sebelum ini asing dari pandangan lelaki. Budaya mengetatkan pakaian ini berkembang kerana ianya dikatakan mudah bekerja dan pergerakan. Pergaulan antara lelaki dan wanita ini menjadikan satu idea baru dalam masyarakat. Persentuhan lelaki dan wanita tidak mengapa, asalkan tiada diserikan dengan syahwat. Dalam masa yang sama juga, budaya bersama tanpa ikatan yang sah dianggap biasa, asalkan tidak mengandung. Sangkaan yang timbul itu lebih memburukkan lagi keadaan. Sesungguhnya nanti akan benar-benar terjadi, akan ada satu kaum dari umatku, iaitu Islam, yang mengatakan halalnya perzinaan, pakaian sutera, arak dan kecapi-kecapi, iaitu alat-alat muzik. Riwayat Tabrani. Waktu berlalu dengan pantas. Pergaulan, pertemuan ramah mesra lelaki wanita tanpa batasan ini membuatkan sibilangan dari golongan lelaki yang sentiasa bercampur gaul dengan wanita. Melihat realiti sebenar seorang lelaki membuatkan hatinya sedikit demi sedikit hilang perasaan inginkan seorang wanita sebagai teman hidup. Apa yang terjadi adalah hatinya sedikit demi sedikit lunak dan cenderung dengan golongan sejenisnya. Baginya, dirinya adalah sepatutnya seorang wanita, bukan lelaki, dan dia memerlukan golongan lelaki mendampingi sebagai teman hidup. Golongan lelaki ini terus bertukar 100%. Bentuk tubuhnya, pakaiannya, lenggok jalannya, semuanya diubah bagi meraih cinta kaum sejenisnya. Begitu juga yang terjadi kepada wanita yang bergaul dengan lelaki. Cintanya, haluannya, semuanya ditumpukan mencari kasih kaum sejenis. Baginya dirinya adalah sepatutnya lelaki, bukanlah wanita yang lemah. Inilah yang dikatakan pengkit. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah laki-laki merupai wanita dan wanita merupai laki-laki. Inilah yang sedang berlaku hari ini. Kesan riba bukan semata-mata pada individu, bahkan masyarakat seluruhnya dirosakkan sedikit demi sedikit. Realiti yang kita lihat, setiap satu muncul hadir bukan dengan sengaja, tetapi ianya adalah kesan langsung dari pengistirahan manusia berperang dengan Allah. Maka kerosakanlah yang melanda manusia. Berperang dengan Allah tidak pernah dan tidak akan sekali-kali manusia akan menang. Oleh itu, jadilah kita manusia yang cenderung kepada takwa. Jauhilah riba seboleh mungkin. Bukakan mata hati, kebenaran sentiasa ada. Bahaya riba yang hadir dalam masyarakat kini semakin jelas dengan pengharaman riba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku berserah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba itu. Jika benar kamu orang yang beriman, jika kamu tidak memerlukan, maka ketahuilah kamu mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasul-Nya.